Okey, baiklah. Seterusnya kita akan mula menjawab soalan nombor 4 setelah kita melihat kepada format tadi kan. Okey, jadi kita baca soalan. Berikut adalah maklumat berkaitan dengan perniagaan Melissa. Kita ada baki awal, ledger belian, debit, kredit. Okey, kita ada juga ledger jualan, baki debit. Okey, maklumat di bawah diambil daripada buku perniagaan tersebut untuk berakhir bagi 31 Julai 2018. Berikut adalah urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Julai. Kita ada belian, pulangan keluar, bayaran kepada pembekal akutan charge, faedah dikenakan pelanggan, jualan kredit, pelanggan masuk, hutang lapor, jualan tunai, cek tak layan, elang. Okey, baki-baki akhir pada 1 Ogos 2018. Okey, ledger belian, kita ada debit, ledger jualan kita ada kredit, kemudian peruntukan hutang ragu, kredit. Okey, soalan minta kita sediakan akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar dan nyatakan satu kelebihan jika menyediakan akaun kawalan. Okey, jadi kita boleh mula. Okey, tulis nombor soalan jangan lupa. A. Jadi kita buka akaun T. Okey, buat garisan cantik-cantik. Okey, tulis tajuk debit kredit. Okey, debit kredit, tulis tajuk dia akaun kawalan. Kawalan belum terima. Okey, cantik dah kita punya akaun ni. Jadi kita tengok balik kat soalan. Okey, letak tarikh 2018, RM 2018, tahun dia RM. Okey. Baki awal mestilah bertarikh pada 1 hari bulan Jadi tulis Julai 1. Jadi kita nak buka akaun kawalan belum terima, kita hanya merujuk kepada ledger jualan. Jadi saya gunakan highlighter warna hijau untuk menunjukkan perbezaan antara apa yang dimasukkan dalam AKBT, apa yang dimasukkan dalam AKBB. Okey, dalam AKBT kita nak masukkan angkutan dicargekan kepada pelanggan yang ada nama-nama pelanggan tu lah. Kita masukkan dalam akaun kawalan belum terima. Okey, pindahan baki debit ledger jualan ke ledger belian ni adalah kontra Kemudian faedah dikenakan ke atas pelanggan, jualan kredit, pulangan masuk, hutang lapor. Okey, macam mana saya tahu ni semua masuk AKBT sebab saya tengok format tadi. Okey, kemudian cek tak layan, diskaun diberi. Perlu tahu diskaun diberi adalah di bawah akaun belum terima Bayaran cek daripada pelanggan dan juga allowance kepada pelanggan ahli atas kerosakan barang. Okey, seterusnya untuk baki akhir kita ada ledger jualan sebelah kredit. Okey, jadi kita boleh mula masukkan nilai Sebelum tu cikgu nak terangkan kat sini supaya jualan tunai dan juga belian tunai tidak melibatkan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Jadi kita potong siap-siap takut termasuk Peruntukan hutang ragu juga tidak melibatkan dalam akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar Okey, jadi kita boleh masukkan baki awal. Berdasarkan soalan, baki awal adalah di sebelah debit Jadi kita letak 196326. Okey, kita pergi bawah pula. Dalam urus niaga kita ada. Okey, kalau kita dah tulis kita tanda takut kita terlepas. Jadi bila kita tanda kita tahu itu kita dah tulis dalam jawapan kita Okey, seterusnya kita ada angkutan di-charge kepada pelanggan. Jadi okey, untuk baki awal saja 1 hari bulan, yang lain kita tulis ujung bulan Jadi tarikh untuk bulan Julai bagi akhir adalah 31. Jadi tulis 31. Okey, angkutan 14805. Okey, untuk kontra dalam AKBT dia berada di sebelah kredit. Okey, jadi tulis sebelah kredit 12825. Seterusnya kita masukkan faedah. Okey, faedah sebelah debit. Okey, 1467. Jualan kredit. Jualan kredit ni okey, kita masuk sebelah debit. Kenapa saya masukkan sebelah debit? Selain pada memang format menunjukkan yang masuk sebelah debit, saya sentiasa ingat jualan tu adalah kredit. Jadi betul jualan dalam akaun jualan adalah mesti sebelah kredit. Jadi bila dia masuk dalam akaun belum terima ataupun akaun kawalan belum terima, dia akan jadi belah debit. Bila dah jualan belah debit, pulangan masuk iaitu pulangan jualan akan menjadi sebelah kredit dalam AKBT
Okey, kita masukkan. Jadi tandakan, jangan lupa. Seterusnya kita masukkan hutang lapuk. Okey, hutang lapuk di sebelah kredit. Hutang lapuk, akaun hutang lapuk debit, bila masuk aktiviti dia jadi sebelah kredit. Okey lah, 3840. Okey, kita masuk yang kita highlight tadi. Kita dah trace kan mana satu yang kita nak masukkan dalam aktiviti, mana satu kita nak masukkan dalam AKBB kan. Seterusnya cek tak layan adalah di sebelah debit. Jangan tulis cek tak layan saja, perlu tulis bank sebab kita tak ada akaun cek tak layan. Cek tak layan ni kita letak dalam kurungan. Tapi apa akaun dia? Akaun bank. Jadi 11877. Seterusnya diskaun diberi. Diskaun diberi debit, bila masuk dalam aktiviti dia jadi sebelah kredit. Okey, jadi tulis 16647. Okey, seterusnya bayaran cek daripada pelanggan. Jadi bila bayaran cek daripada pelanggan, debit akaun bank, kredit akaun kawalan belum terima. Okey, jadi sebelah kredit 651690. Seterusnya allow kepada pelanggan ahli, sebelah kredit juga 2250. Okey. Seterusnya kita akan masukkan baki untuk ledger, baki akhir untuk AKBT ni. Kita tengok dia ada bagi ledger jualan. Ledger jualan kredit 9693. Okey, kita tulis ni dulu. Kalau saya lebih suka sebab dia bagi tu belah kredit. Jadi kita akan catatkan baki awal tu di sebelah kredit dulu. Jangan tulis baki hantar bawah, baki akhir dulu. Tulis dulu baki awal di sebelah kredit dulu. Okey, tulis baki itu baki BB. Sebelah debit, sebelah kredit. Okey. Sebelah debit, okey, nah sebelah kredit. Ogos 1 baki awal untuk tarikh seterusnya lah. Okey. Jadi dikata sebelah kredit, tulis dulu 9693 sebelah kredit sebagai baki awal. Kemudian baru kita tulis baki hantar bawah 9693. Okey. Sebab cikgu takut awak confuse. Bila kata ledger jualan baki kredit, awak pergi tulis baki hantar bawah yang sebelah kredit. Tidak, dia jadi baki awal tu yang belah kredit. Jadi saya akan suruh pelajar saya tulis baki awal dulu, baru tulis baki akhir. Jadi tak salah. Okay, jadi kita totalkan. Garis ni tak mau pula dia. Saya cuba lagi. Oh, tak boleh lah. Biarlah, lantak lah. Okay, pergi yang kat sebelah ni. Okay, alright. Okay. Awak buat double line tau. Ni sebab pen saya ni dia tak mau bagi kerjasama kat saya buat double line. Okay, awak buat double line tau. Kalau baki imbang mesti double line. Mak terpadam pula. Okay, kita andu-andu. Okay. Right. Sekejap saya pilih pemadam yang kecil sikit. Tu pemadam tu besar sangat. Okey. Alright, kita garis. Baki hantar bawah. Okey. So kita kira, awak jangan bagi tahu saya awak tak reti kira baki hantar bawah ni pula. Cari lompang dia. Totalkan mana yang penuh tu, mana yang banyak tu. Yang lompang tu adalah yang mana yang kurang tu akan mengisi lompang tu. Jadi kalau tengok baki debit ni tolak dengan baki kredit. Jadi kita akan dapat baki hantar, kita totalkan dulu 831972. Okey, letak sebelah debit, tak sebelah kredit. Jadi 831972 ni kita akan tolak di sebelah total yang berada di sebelah kredit. Kita akan dapat baki hantar bawah 135999. Jadi jangan lupa baki hantar bawah mesti ada baki bawah juga, baki awal 13599. Kalau awak tulis baki hantar bawah saja tanpa menulis baki awal iaitu baki BB, tak ada markah. Okey, itu saja. Ini konon-konon saya nak tunjuk pengiraan lah, tapi saya tak jadi lah. Okey. Mesti awak tahu tolak punya. Okey. Alright. Itu saja untuk soalan A. Kita sambung soalan B di dalam video seterusnya.